Baik, Alhamdulillah. Soalan pertama, belum start lagi dah ada soalan. Rindu ke rindu dengan masjid? Rindu ke rindu, bukan rindu ke tak rindu. Memang rindu kan, subhanallah, Allahumma salli. Ada dah Kak Teh nama? Nama kita kehilangan beberapa orang juga sahabat sebab Covid jemaah kita. Kak Teh, nama arwah. Sabar Kak Teh, tak apa. Sebab ini khabarnya kuliah yang pertama di Masjid Ibn Abbas. Okay, mikrofon pun macam lupa on off dekat mana. Orang lelaki senyum je kalau tengok orang perempuan, kalut lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada nama sahabat-sahabat kita, suami siapa Cikgu Rosnah suami itu meninggal tu. Kak Teh bercakap tanpa mic, orang semua tak respon. Sebab tak nampak mulut kan. Sangat banyak anak kamu ni saudara suami itu yang meninggal. Jadi kita nak bacakan doa sekali dengan Fadilah Allah Abdullah semalam. Ada yang doa. Yang ni yang saya dapat ni Allah Yarhamah Rosnah binti Mak Daud. Sorry, Rosnahnya ke? Siapa ni yang meninggal? Ini jemaah kita. Rosnah ni lah. Bukan, Juliah yang huruf besar tadi tu atas. Akak tu jangan tersilap sebut jenuh. Yang tu pun meninggal juga tapi bukan COVID. Itu tak ya ini. Itu yang orang lain. Okey, nak sebab Covid Okey, Hajah Puan Zuliah binti Mak Dia yang Rani. sponsor Kowe kat sini sampai sekarang. Allahu Akbar. Cikgu siapa? Tak apa, kita niatkan Allah Maha mengetahui insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, Masya-Allah. Sihat belaka ke? Alhamdulillah, syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi Isnin tanggal 4 Oktober hari ini. Okay? Kita pun tak menjangka, subhanallah, berkat doa senjatanya orang-orang beriman, kita dapat semula kembali ke rumah Allah dan tambahkan lagi dengan doa. Kita tak seronok duduk dalam jarak-jarak macam ni, betul tak? Kekanda bonda, sahabat-sahabat, kita rindu nak merapatkan soft kita. InsyaAllah akan tiba masanya. Pasti akan tiba seperti mana lebih setahun setengah kita menanti waktu untuk kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu seperti ini. Setelah ada peluang, sahabat kita pun bertugas lebih awal, tunggu kat depan, tengok handphone masing-masing. Ketat sungguh kan, baru nak masuk masjid, belum nak masuk syurga lagi. Kan sahabat-sahabat, kita terasa macam ya Allah, nanti waktu queue dekat mahsyar nanti layaknya kita di bahagian mana kan. Macam-macam punya test sahabat-sahabat muslimat. Ya, jadi semua ni janganlah kita pandang sebagai satu kesusahan. Sekurang-kurangnya kita dah dapat, syukuri dulu muslimat. Sebenarnya ada satu perkara besar yang kita nak hidupkan hati-hati kita. Bukan mudah, nak masuk ke rumah Allah pun tak semudah yang seperti kita lalui sebelum-sebelum ni. Ini kan lagi nak menjentik hati kita nak masuk ke syurganya Allah.
Okey, jadi kalau kita pandang semua ni, halah kalau setakat sikit nak kena tunjuk handphone pun rasa payah. Macam mana kita nak melalui hidup ni sebagai satu tempat kita bercucuk tanam nak mengutip hasilnya nanti bersenang lenang di akhirat Allah, insya-Allah. Jadi kita berkumpul juga dalam talian, insya-Allah kita diikuti oleh seantero lah siapa sahaja yang boleh tembus ke talian itu. Dan kalau mereka tak dapat live pun, insya-Allah mereka dapat mengulang siar manfaat pertemuan kita pada hari ini. Maka melimpah-limpahlah pahala keberkatan kepada AJK, khususnya Masjid Ibnu Abbas, juga kepada ahli karyah, seluruh kita yang hadir menjadi punca asbab pertemuan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Kita kehilangan beberapa orang yang kita pernah bersama-sama. Tak salah saya sebutkan kebaikannya, dek kerana beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Hilang tak? Sorry, pemilik handphone namanya tadi, dia ada password minta maaf. Tak pun nak forward terus kat saya nama tu. Okey. Okey, jadi kita kehilangan beliau ni, katanya yang letakkan mesin air kowe kat depan tu, sampailah sekarang digunakan. Jadi itulah kaedah yang kita sebut, masya-Allah, kita mewakafkan sesuatu atas namanya Allah. Kawan-kawannya diulang sebut, teringat Ustazah kita masih guna lagi air itulah yang kita duk minum atas izinnya Allah. Okay, itulah dia sahabat kita. Sebelumnya ada lagi katanya yang meninggal dunia, hatta ada yang kematian suami dan sebagainya. Puan Hajah Zuliah binti Madrani, okay, telah kembali kepada penciptanya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang ini sebab Covid kan. Okay, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, insya-Allah. Allah lapangkan barzakhnya, Allah terima segala amal solehnya, insya-Allah. Kita ini pasti menyusul bila kita mendoakan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, insya-Allah. Berdoalah juga kepada Allah bila tiba matinya kita nanti ada ramai orang-orang yang ikhlas doanya untuk kita. Okay, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosanya, kasihan akannya ya Allah. Tempatkan sahabat kami ini di dalam syurga-Mu tanpa hisab dan dihimpunkan bersama para salihin dan salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik muslimat yang dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat-sahabat yang saya sayang kerana Allah. Khabarnya kita berada di muka surat yang ke-70. Betul? Muka surat 70. Cuba tengok tarikh tu berapa hari bulan. 1 hari bulan 4 tahun 2021. Oh iyalah, sebab kita ada start sikit sekejap hari tu, sekali itulah. Lepas tu kita PKP balik kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat 70 ni adalah bab yang ke-10 daripada kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni macam-macam versi sahabat. Ini yang bukan kitab asal sebab dinukilkan oleh Abdul Aziz Ismail. Jadi kita mengambil manfaat yang mungkin lebih mudahlah untuk kita memahami, dan silakan untuk berguru lagi dengan kitab yang asal itu sahabat-sahabat, sebab ini beliau mengambil tajuk dan ambil daripada bab-bab kitab tasawuf sahaja. Baik, kita dah belajar 10 bab tapi belum habis pun 10 bab tersebut. Bab yang pertama dulunya kalau kita perhatikan, saya nak go through sikit pergi kepada isi kandungan. Mungkin ada orang-orang yang baru yang dalam talian. Apa sebenarnya yang kita dah belajar sepanjang berada di Masjid Ibnu Abbas menggunakan kitab Penawar Bagi Hati? Bab yang pertama kita buat tajuk pengertian hati. Ada orang tahu hati tu yang kalau kita belah, kita operate dada, keluarlah hati.
Tapi rupa-rupanya bukan itu yang nampak di mata. Apa yang Allah nampak pada peranan hati tu. Kita belajar dalam bab yang pertama. Sebab tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Bukan hari ni pakai tudung kala apa. Bukan muslimat. Bukan cakap dengan kau ni lama tak jumpa, gemuk semacam, sabar sikit. Okay? Terasa yang kat depan ni. Okay? Jadi kita duk sebut pelan-pelan sikit lah. Okay? Yang Allah pandang tu hatinya. Semoga hati berjaya digemukkan sepanjang PKP ni. Itulah yang kita nak sebut. Okay? Baik, yang kedua, bagaimana mengenal keaiban diri. Hidup sangat indah, sangat tenang bila kita sibuk cari keaiban diri. Kita akan jadi semakin resah, nampak macam rumahnya besar, duitnya banyak, tapi tak tenang. Kenapa sibuk mencari keaiban orang lain? Okay, sahabat Allah takkan datangkan ketenangan. Maka ilmu tujuannya untuk kita betulkan hati pertama, yang kedua untuk kita kenal keaiban diri kita sendiri, maka kita takkan sempat nak cari keaiban orang lain. Bab yang ketiga, peranan sifat mahmudah dalam kehidupan. Apakah itu mahmudah? Yang dipuji oleh Allah. Kita nak hidup tak heran sangat dengan pujian manusia. Sebab Ustazah Zai selalu sebut, siapa yang biasa dengar majlis-majlis ilmu dalam talian selama ini, ujian yang besar bagi wanita adalah puji-pujian. Kan pujian. Bila orang puji je mula, ya ke kurus dah lama tak jumpa ni. Bahaya. Kan elok-elok baju longgar, minggu depan datang baju ketat pula. Sebab orang dah kata kurus dah. Okay, mohon terasa. Awal-awal dah kena dah sahabat-sahabat. Maknanya orang tak puji selama ni baju longgar elok. Bila orang kata kurus, mulalah baju lama-lama yang dah sendat tu dia pakai balik. Okay, hati-hati. Jadi peranan sifat mahmudah ni kita nak kenal mana yang dipuji Allah. Sebab takut dipuji manusia, paling kita takut sahabat dipuji manusia, tapi tak ada siapa pun bila balik bertemu Allah, kerajaan langit sana, tentera-tenteranya Allah di sana sama sekali tak puji kita. Cepat-cepat bila kita dipuji oleh manusia, semua ni datang dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Tak ada satu pun daripada aku, sebab sihatlah boleh buat rumah sebesar ini, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tarik nikmat sihat ni, rumah besar pun tak ada makna. Contoh sahabat-sahabat kita sebut je semuanya dari Allah.